Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita wa sallamta wa barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Amma ba'd. Para penonton yang dirahmati dan dikasihi sekalian, alhamdulillah syukur pada Allah SWT kerana pada malam ni dapat kita mengisi masa membaca kalamullah. Mudah-mudahan ia menjadi penyebab untuk suburnya iman. Kerana para sahabat seperti Umar Khattab radhiyallahu anhu berkata, "Kunna naqra'ul Quran fazdadna imanan." Kami baca Al-Quran, kami mendapati iman itu menjadi subur dalam diri kami. Begitu juga Abdullah bin Rawahah, salah seorang jeneral Muslim yang terkorban di medan Mu'tah. Beliau sering berkata dengan kata-kata yang mendapat perhatian daripada para malaikat, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kerana beliau ini sering mengingatkan sahabat-sahabat yang lain dengan katanya, "Ta'al sa'atan nu'min bi Rabbina." Mari sekejap dalam satu majlis yang akan menyuburkan iman kita kepada Allah SWT. Jadi renungan pada malam ni adalah ayat-ayat terpilih daripada surah Al-Isra. Bersempena dengan malam ini, dikatakan oleh sebahagian daripada para ilmuwan bahawa malam ini berlaku peristiwa Al-Isra wal Mi'raj. Walaupun kalangan para muhadithin dalam kajian mereka mengatakan bukan pada bulan Rajab pun. Tak mengapalah tuan-tuan hati dan dikasihi sekalian, bersempena dengan bulan yang mendapat sambutan di kalangan umat Islam, khususnya negara kita pada waktu ini sebagai bulan Isra Mi'raj, maka mari sama kita melihat satu surah yang berkaitan dengan peristiwa tersebut, namanya surah Al-Isra. Sebagai permulaannya, mari kita baca ayat yang pertama daripada surah yang istimewa ini, yang sering dibaca oleh Nabi SAW. Bahkan dalam hadis-hadis sahih menunjukkan Nabi tidak pernah mengabaikan bacaan surah ini pada setiap malam. Rupa-rupanya Nabi akan baca surah Al-Isra dan surah Az-Zumar pada setiap malam, selain pada surah Al-Mulk, selain pada surah Al-Waqi'ah contohnya yang kerap dibacakan. Demikian juga surah As-Sajadah, 3 Qul, ayat-ayat terakhir daripada surah Al-Baqarah. Maka ini merupakan tabi'an amalan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Baik, ayat pertama daripada surah Al-Isra ini, a'udzubillahi minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Sadaqallahul azim. Maha suci Allah yang telah memperjalankan hamba-Nya iaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada malam hari dari Masjidil Haram ke Masjid Aqsa, yang telah kami berkati kawasan sekelilingnya agar kami perlihatkan kepadanya sebahagian dari tanda-tanda kebesaran kami. Sesungguhnya Allah itu Maha mendengar lagi Maha melihat. Baik, surah Al-Isra ni dinamakan juga dengan nama surah Bani Israel. Rupanya surah-surah Al-Quran ni memiliki banyak nama. Jadi tuan-tuan hati dan dikasihi sekalian, dalam hadis Ahmad, Tirmizi, Nasa'i dan sebagainya meriwayatkan daripada Aisyah radhiyallahu anha bahawa Nabi SAW sentiasa membaca surah Al-Isra ni pada setiap malam di samping surah Az-Zumar. Al-Imam Al-Bukhari dan juga Ibn Mardawai meriwayatkan daripada Ibn Mas'ud bahawa dia berkata tentang surah Bani Israel, surah ini di samping itu surah Al-Kahfi, surah Maryam, surah Taha, surah Al-Anbiya. Surah-surah itu merupakan surah yang pertama turun dan mempunyai keutamaan kerana mengandungi kisah-kisah. Maksudnya surah-surah itu merupakan surah-surah yang pertama diturunkan di Mekah dan mengandungi banyak pengiktibaran. Ini yang saya petik daripada tafsir Munir, yang seringkali saya galakkan tuan-tuan untuk miliki tafsir ini kerana kehebatan susunannya dan keserasiannya dengan amalan kita pada hari ini. Jadi kalau kita perhatikan surah Al-Isra ni kaitannya dengan surah yang sebelum, iaitu surah An-Nahl, surah Lebah yang telah kita bincangkan semalam. Jadi di akhir surah An-Nahl Allah menceritakan tentang perangai orang Yahudi yang meninggalkan kewajipan Allah ke atas mereka, sedangkan dalam surah Isra ni Allah menjelaskan tentang syariat orang-orang Yahudi Ahlus Sabt. Sabt merujuk kepada Sabbath, merujuk kepada Sabtu. Sabtu adalah hari ibadah orang-orang Yahudi. Kalau tuan-tuan melihat di Baitul Maqdis, pada hari Sabtu golongan Yahudi tidak mengerjakan apa jua pekerjaan, mereka berehat. Kerana pada hari Sabtu itu pada anggapan mereka turun-temurun merupakan hari ibadah, maka tidak boleh dicemari dengan perkara-perkara lain. Bahkan yang lawaknya,
Kalau seseorang Yahudi itu terlupa nak tutup lampunya pada hari Jumaat malam itu, menjelang Sabtu lampu tersebut tidak ditutup, nak tutup pun tak boleh, maka dia kena panggil pekerja dia, mungkin bangsa Bangladesh ke, mungkin bangsa apa ke, untuk tutup Swiss itu. Dan pada hari Sabtu kalau kita pergi, mereka tidak boleh menaiki kenderaan. Pada hari itu mereka berjalan kaki. Kalau ada peluang itu, tuan-tuan yang dimuliakan Allah sekalian, tuan-tuan bolehlah mengikut kami di Zazan Travel bersama-sama dalam perjalanan ke Baitul Maqdis bagi menyempurnakan hadis Nabi SAW, la tusyaddu rihal illa ila thalathati masajid. Tidaklah boleh kita pergi ke mana-mana masjid untuk tujuan ibadah bahawa yang memiliki kelebihan-kelebihan tertentu, melainkan 3 masjid, kata Nabi SAW: Masjid Haram, Masjid Nabawi dan juga Masjid Aqsa. Jadi tuan-tuan dan hati dan dikasihi sekalian, kalau kita perhatikan dalam surah Al-Isra ni yang diterangkan dalam tafsir Munir, surah Isra berisi kisah tentang peristiwa agung dan mukjizat besar yang menutup bagi penutup para nabi dan rasul, iaitu mukjizat Isra dari Mekah ke Palestin yang berlaku pada separuh malam sahaja. Yang kedua, surah ini menceritakan tentang kisah Bani Israel ketika mereka dalam keadaan baik, mereka melakukan kerosakan di muka bumi, maka mereka dimuliakan dengan banyaknya harta dan anak-anak mereka, dan ramainya di kalangan nabi-nabi dipilih dari kalangan Bani Israel, tetapi akhirnya mereka mengabaikan perintah Allah, lalu Allah SWT mengusir mereka, menghalau dan menghinakan mereka. Faduribat alaihimu zillatu wal maskanah, mereka ditimpa kehinaan dan ditimpa kemiskinan. Kemudian surah ini juga memberikan penjelasan tentang fenomena alam yang menunjukkan kuasaan Allah. Keempat, kata Syekh Almarhum Dr. Wahbah Zuhaili dalam tafsir ini, surah ini juga menetapkan pilar-pilar, iaitu rukun-rukun yang merupakan kehidupan sosial bertumpu pada akhlak yang mulia. Surah ini juga mengecam orang-orang musyrikin yang mengatakan bahawa Allah memiliki anak-anak perempuan. Yang peliknya, orang musyrikin mereka nak anak lelaki. Wa idza busyira ahaduhum bil untha dhalla wajhuhu muswaddan wa huwa kadhim yatawara min qaumi min su'i ma busyira bih ayumsikuhu ala hunin am yadussuhu fi turab. Golongan musyrikin Arab ini, mereka belum-belum nak anak lelaki. Kalau anak perempuan, ada sebahagiannya yang dibunuhnya anak perempuan itu, menganggap ada kesialan pada kelahiran anak perempuan. Tapi tiba-tiba mereka menisbahkan, menyandarkan Allah memiliki anak-anak perempuan, iaitu para malaikat. Jadi yang surah Isra' ni menafikan perkara tersebut. Surah Isra' juga menjelaskan sebab tidak diturunkan bukti-bukti yang bersifat indrawi untuk menunjukkan kebenaran Nabi SAW. Kerana golongan musyrikin pada masa itu minta daripada Nabi untuk diturunkan langit, berkeping-keping ke atas mereka, untuk diturunkan kitab di hadapan mereka untuk mereka beriman. Dan surah ini juga menjelaskan kesucian tugas Al-Quran dan keagungannya. Kemudian dalam surah ini juga memberikan satu deklarasi kemuliaan terhadap manusia, berupa perintah para malaikat untuk sujud kepada Adam, sedangkan iblis menolaknya. Kemudian yang ke-9, kata Dr. Wahbah Zuhaili, surah ini juga menyebutkan bahagian nikmat agung yang Allah berikan kepada para hamba-Nya. Kemudian surah ini membuat bandingan antara orang yang menginginkan kenikmatan bersifat segera di dunia dan orang yang milih untuk dapat nikmat abadi di akhirat. Ke-11, surah ini menyebut perintah kepada Nabi kita Muhammad SAW untuk mendirikan salat, melakukan salat tahajud pada waktu malam. Wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan laka asa yab'athaka rabbuka maqaman mahmuda. Dan sebahagian daripada malam bangkitlah untuk mengerjakan ibadah nafil yang menyempurnakan ibadah fardu, iaitu qiyamul lail, tahajud. Moga kami membangkitkan kau pada tempat yang mulia. Yang kedua, surah ini mengisyaratkan penggal kisah Nabi Musa dengan Fir'aun dan Bani Israel. Dan yang ke-13, surah ini menjelaskan hikmah turunnya Al-Quran secara bertahap-tahap. Yang ke-14, surah ini ditutup dengan pujian bagi Allah daripada sekutu, anak, penolong dan pembantu. Jadi ini antara intisari surah Bani Israel, surah Al-Isra', dipanggil juga dengan nama Bani Israel tadi. Kalau kita perhatikan, kata para ulama tafsir, sebenarnya ayat-ayat yang awal yang terdapat dalam surah Al-Isra' ni adalah lebih lengkap daripada apa yang terdapat dalam Taurat. Itu sebab antara sahabat Nabi yang begitu berpendidikan, terpelajar seperti Umar Khattab radhiyallahu anhu, dilihat pada satu hari oleh Nabi sedang memegang lembaran-lembaran daripada Taurat. Umar ni antara orang bijak. Kata Syekh Abdul Al-Kattani dalam buku beliau tajuk Taratib Al-Idariyah, antara sahabat-sahabat Nabi yang terpelajar adalah Umar Khattab radhiyallahu anhu. Umar ni pegang kitab Taurat. Lalu Nabi bertanya kepadanya, wahai ya bani akhi, apa yang ada di tanganmu? Jawapan Sayyidina Umar ni memegang kitab Taurat, wahai Rasulullah. Rasulullah menjawab, lau kana akhi Musa hayyan ma wasi'ahu ila tibai. Kalaulah Musa saudaraku dari sudut kenabian itu masih hidup, tentulah dia tidak akan meninggalkan Taurat. Dia akan meninggalkan Taurat dan akan mengambil Al-Quran. Kerana lengkapnya Al-Quran dibandingkan dengan Taurat. Bahkan apa yang terdapat dalam Taurat itu
dia telah pun dicakup oleh 15 ayat yang awal daripada surah Al-Isra' ni, tuan-tuan yang hormati dan dikasihi sekalian. Jadi dalam kisah Isra' yang semua kita faham, Al-Isra' adalah perjalanan Nabi dari Mekah menuju ke Baitul Maqdis. Manakala Al-Mi'raj pula adalah naiknya Nabi dari Baitul Maqdis itu, daripada sini itu menuju ke langit sehingga menerima perintah salat yang kita semua maklum. Jadi dalam satu hadis bahawa Nabi SAW telah bersabda, baina ana fil masjid fil hijr indal baiti baina naim wal yaqzan idh atani Jibril bil buraq. Ketika aku sedang berehat di dalam hijr Ismail, di antara sedar ataupun tertidur mengantuk, maka datanglah Jibril kepadaku membawa seekor haiwan namanya buraq, yang merupakan seekor binatang kecil daripada kuda dan besar daripada himar. Ini merupakan kenderaan rasmi para anbiya alaihi wassalatu wassalam. Jadi yang dimaksudkan di sini bahawa Nabi SAW pada ketika itu sedang berehat dalam hijr Ismail. Dalam riwayat lain, ketika itu Nabi sedang berehat di rumah keluarga Abu Talib, anak kepada Abu Talib namanya Ummu Hani, adik-beradik perempuan kepada Sayyidina Ali karamallahu wajhah. Iaitulah selepas Isyak, Nabi didatangi oleh Jibril dan juga Mikail, dan berlakulah proses tazkiyatun nufus, iaitu membersihkan hati Nabi SAW untuk kali yang kesekiannya, membersihkan hati Nabi daripada kotoran dan membawa baginda SAW perjalanan yang penting itu. Di sini memberi pengajaran kepada kita, walaupun Allah SWT punya urusan letak di antara Kaf dan juga Nun, innama amruhu idza arada syai'an an yaqula lahu kun fayakun. Allah berkuasa untuk membersihkan hati Nabi hanya dengan mengatakan kun fayakun. Tetapi proses pembersihan hati itu masih dilakukan nampaknya seperti fizikal, kerana Nabi kita SAW pernah menunjukkan kepada para sahabat, ini sinilah belahan yang berlaku di dadaku, dan Nabi menunjukkan kesalahan belahan itu. Jibril dan Mikail datang untuk mengeluarkan hati, membersihkannya dengan zam-zam. Ini memberi pengajaran kepada kita, tuan-tuan yang dimuliakan Allah sekalian. Proses pembersihan hati ini adalah satu benda yang wajib. Kalau tidak, sembahyang kita pun tidak khusyuk. Mungkin kita buat bukan kerana Allah, ibadah yang kita lakukan tiada ikhlas padanya, yang mana di akhirat besok orang yang mula-mula dihukum, dihumban ke dalam neraka adalah 3 manusia. Ketiga-tiganya berperangai tidak ikhlas. Yang pertama mujahid, orang yang berjihad di jalan Allah, nanti di akhirat dihumbankan ke neraka kerana gagal beri jawapan yang tepat kepada Allah. Itulah ketika Allah bertanya kepadanya, wahai fulan bin fulan, kau telah pun berjihad di jalanku di dunia. Mengapa fulan? Jawapannya, agar meninggikan syariatmu wahai Tuhan. Maka Allah menjawab, kazabta, engkau berbohong, sebenarnya engkau berjihad agar dipanggil sebagai pahlawan yang berani. Maka tiada tempat untukmu dalam rahmatku. Dia dicampak ke neraka. Dibawa pula yang kedua, merupakan orang yang banyak munfiq, infak. Ditanya kepadanya, mengapa kau infak wahai hambaku? Dia menjawab, wahai Tuhan, aku infak untuk agamamu. Jawapan Allah, kazabta, engkau bohong. Engkau melakukan belanja ini, infak ini bukan untukku, tapi untuk dipanggil sebagai dermawan yang hartawan yang dermawan. Tiada tempat untukmu dalam rahmatku. Dia dihumban ke neraka. Dibawa datang pula yang ketiga, tuan-tuan, orang yang alim, memahami Al-Quran, memahami Islam, dianggap sebagai seorang guru. Ditanya kepadanya, mengapa engkau melakukan perkara ini di dunia wahai hambaku? Jawapannya, untuk mengajar mereka mengenalimu wahai Tuhan. Allah menjawab, bohong, engkau melakukannya bukannya ikhlas, tapi supaya dipanggil orang alim yang paling hebat. Dia juga akhirnya dicampakkan ke dalam neraka. Wal-iyazubillah. Selepas ketiga-tiga golongan ini dicampak ke dalam neraka, barulah mahkamah Allah bermula, sebagai menunjukkan kepada kita bahayanya sifat tidak ikhlas, tuan-tuan dimuliakan Allah sekalian. Ini kita mengetahui hospital-hospital memerlukan bantuan, orang-orang memerlukan bantuan, topeng dan sebagainya. Kalau kita dah buat satu perkara kebaikan ni, tak payahlah diwar-warkan kepada orang, tuan-tuan. Memang dalam kita war-warkan ini timbul rasa tidak ikhlas, nak menunjuk kepada orang. Memanglah boleh kita lakukan demikian, kerana Allah mengatakan, in tubdu sadaqati fa ni'mahi wa in tukhfuha wa tu'tuha al-fuqara fa huwa khairul lakum. Kalau kamu buat satu kebaikan, kamu tunjukkan kepada orang, itu baik. Tapi kalau kamu sembunyikan kerana Allah, itu yang lebih utama, itu yang lebih Allah suka. Jadi hendaklah kita awasi diri kita daripada ditimpa penyakit riya, ujub, takabur, sum'ah. Sum'ah ni apa, tuan-tuan? Sum'ah ni kita suka orang sebut yang baik-baik apa yang kita lakukan. Ujub ni kita takjub pada diri kita sendiri atas perkara-perkara yang kita lakukan, kebaikan-kebaikan itu. Takabur kita sombong. Riya, menunjuk-nunjuk biar orang nampak.
Maka tuan hati dan dikasih sekalian, itu sebab Nabi mengajar kita satu doa, Allahumma inni a'udzubika min an usyrika bika syai'an a'lamu wa mimma la a'lamu. Allahumma inni a'udzubika min an usyrika bika syai'an a'lamuhu wa mimma la a'lamu. Kan Nabi mengingat kita, ittaqu syirka fa innahu akhfa min dabibin namli. Takutilah kamu daripada melakukan syirik pada Allah. Syirik ni kadang-kadang bersifat menunjuk pada orang, kerana orang melakukan perbuatan seperti ini nak pahalanya seolah-olah manusia yang bagi, bukan Tuhan. Kalau dibuat kerana Tuhan, dia tidak tunjuk pada orang. Tuan dimuliakan Allah sekalian, Nabi telah bersabda, takutilah kamu daripada syirik seperti ini, kerana syirik itu lebih halus dari tapak kaki semut. Maka para sahabat minta kepada Nabi bagaimana nak menyelamatkan diri daripada penyakit riak, syirik yang dibimbangi merosakkan amalan itu. Maka Nabi mengajar mereka untuk berdoa, Allahumma inni a'udzubika min an usyrika bika syai'an a'lamu wa mimma la a'lamu. Cuba ikut tuan. Allahumma inni a'udzubika min an usyrika bika syai'an a'lamuhu wa mimma la a'lamu. Allahumma inni a'udzubika min an usyrika bika syai'an a'lamu wa mimma la a'lamu. Mungkin mereka yang mengamalkan al-ma'thurat ada jumpa dengan doa ini kan. Ya Allah, aku mohon padamu perlindungan daripada syirik yang aku tahu ataupun aku tidak tahu. Maka kembali kita kepada peristiwa Al-Isra' wal Mi'raj ini, tuan-tuan dimuliakan Allah sekalian. Maka Nabi kemudian dibawa oleh Jibril menaiki burak dari Masjid Haram di Mekah ke Masjid Aqsa di Palestin. Dan setibanya di sana, Nabi diberi pilihan sama ada untuk minum susu ataupun arak. Ada perkara ini dibentangkan dalam kitab tafsir, contohnya tafsir Ibn Kathir, tafsir Jarir Tabari, juga dalam tafsir Munir yang ada di tangan saya pada waktu ini. Nabi memilih untuk minum susu. Dipuji oleh Jibril dengan berkata, asabtal fitrah, wahai Muhammad, engkau memilih fitrah. Tuan-tuan dimuliakan Allah sekalian. Kemudian dalam satu riwayat, Nabi pun mengimamkan salat di situ. Hadisnya hadis sahih. Cuma para ulama berselisih pendapat apakah sembahyang itu dilakukan sebelum Nabi dimi'rajkan atau selepas Nabi dimi'rajkan. Wallahu a'lam. Kita dapat lihat Syekh Muhammad Sa'id Ramadan Al-Buti dalam Fiqh Sirah mengatakan ia mungkin berlaku selepas Nabi di-Isra' Mi'rajkan, iaitu selepas diwatikahkan sembahyang di waktu itu. Wallahu a'lam. Yang pentingnya Nabi telah mengimamkan salat untuk sekalian para anbiya alaihi wassalam, sebagai menunjukkan kepada kita kedudukan kemuliaan Nabi berbanding dengan Nabi-Nabi yang terdahulu. Kemudian baginda pun dibawa naik ke langit, naik ke pintu langit pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, ketujuh. Nabi bertemu dengan para anbiya alaihi wassalam, contohnya Nabi Adam, Nabi Isa dan Nabi Yahya, mereka merupakan sepupu. Kemudian dengan Nabi Idris, Nabi Yusuf, Nabi Harun, Nabi Musa, dan di langit ketujuh baginda Nabi Muhammad SAW bertemu dengan Abul Anbiya, iaitu Ibrahim AS. Ada berbagai riwayat di mana Nabi bertemu dengan para Anbiya ini. Selain daripada itu, kita dibaca dalam tafsir Ibn Kathir sebagai contohnya. Kemudian Allah Ta'ala pun mewahyukan kepada baginda SAW salat. Fa'auha ila abdihi ma auha ma kazabal fuadu ma ra'a. Dalam setengah pandangan para sahabat mengatakan bahawa Nabi bertemu dengan Tuhannya, melihat Tuhannya. Setengah yang lain mengatakan bahawa Nabi tidak melihat Tuhannya, Nabi melihat Jibril dan rupanya yang asal. Wallahu alam. Ini juga merupakan persisihan pandangan di kalangan para ulama, para fuqaha, di kalangan sahabat-sahabat Nabi SAW. Boleh kita baca tafsir ini berlanjut. Yang pentingnya Nabi kita telah pun menerima perintah salat. Ibadah-ibadah yang lain memadai Jibril datang untuk mengajar Nabi di bumi, tetapi berkenaan dengan salat, Nabi dijemput oleh Allah untuk bertemu dengannya, menerima perintah salat sebagai menunjukkan tingginya, pentingnya tiang seri Islam itu didirikan dengan salat. Awwalu ma yuhasabu bihil abdu yaumil qiyamati salah. Perkara pertama yang akan dihisab di akhirat nanti oleh Allah adalah salat. Al-Imam Syekh Muhammad Mutawalli Sya'rawi mengatakan bahawa indahnya salat ni banding dengan rukun-rukun lain semuanya penting. Salat merupakan imanuddin, tiang agama. Faman aqamaha faqad aqamaddin wa man tarakaha faqad hadamaddin. Kerana salat ini mencakupi semua rukun-rukun Islam yang lain, kata Syekh Muhammad Mutawalli Sya'rawi. Satu bandingan yang sangat menarik. Tuan-tuan kena dengar baik kata-kata saya ni. Salat ini mengandungi semua rukun yang ada dalam Islam.
Cuba kita sebut balik semula. Apakah rukun Islam? 5 perkara. Ucap 2 kalimah syahadah, solat, puasa, zakat, haji bagi mereka yang ada kemampuan. Salat mengandungi kelima-lima rukun itu. Mengucap syahadah adalah perkara pertama, dia ungkapkan seorang masuk Islam. Kemudian dalam salat diucapkan, mungkin dia jadi muazzin yang mengucapkan. Tapi dalam salat wajib diucapkan syahadah ini. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ini rukun qauli. Maka dalam salat mengandungi rukun syahadah. Tengok pula puasa. Kan yang ketiga lah puasa. Syahadah, salat, puasa. Bagaimana perlu puasa ada dalam salat? Rukun yang ketiga iaitu puasa seperti bulan Ramadan ada dalam salat. Kerana once bila kita takbiratul ihram saja, kita tidak boleh makan, tak boleh berkata, tak boleh melakukan perbuatan-perbuatan yang membatalkan salat. Sama macam puasa. Kerana puasa mempunyai nilai ataupun kualiti yang sama. Larangan untuk makan contohnya. Maka dalam salat pun larangan untuk makan. Larangan untuk berkata perkara yang tak ada kena-mena dengan salat. Itu seperti puasa Ramadan itu. Kemudian haji. Bagaimana pula haji berkaitan dengan zakat? Bagaimana pula zakat berkaitan dengan salat? Zakat ini maksudnya kita mengeluarkan satu bahagian yang terbaik daripada harta kita untuk Islam, untuk Allah. Maka sembahyang juga merupakan zakat. Kerana sepanjang hari kita berhenti untuk mewakafkannya kepada Allah. Kita sedang enak tidur waktu pagi, datang azan kumandang subuh, kita sembahyang subuh, kita menzakat waktu kita. Kata Syekh Muhammad Tauhid Syarahi. Betul kan tuan-tuan? Tepat kan? Sibuk bekerja tengah hari, tiba azan zuhur, berhenti sembahyang zuhur, ambil waktu yang berkualiti itu untuk jumpa dengan Allah. Ini zakat namanya. Tiba waktu asar, maghrib, isyak, sembahyang adalah zakat waktu sebenarnya, tuan-tuan dimulai Allah sekalian. Allahu Akbar, hebat sekali tamsilan dikemukakan, bukan? Kemudian rukun yang terakhir itu haji. Apa pula kena-mengena dalam salat dengan haji? Ya, kena. Sebab kita salat menghadap ke kiblat. Kiblat itu tempat orang menunaikan ibadah haji. Rukun yang tawaf ifadahnya, tawaf hajinya. Allahu Akbar. Maka mungkin orang itu tidak mampu menunaikan ibadah haji kerana tidak kemampuan. Tapi dalam salat itu ada rukun haji. Allahu Akbar. Mungkin orang itu tidak mampu puasa, tapi dia wajib sembahyang. Mungkin orang itu tidak wajib zakat kerana tak ada kemampuan, tapi dalam sembahyang itu ada zakat. Maka itu sebabnya salat ini menjemput Nabi kita untuk datang bertemu dengan Allah dalam ketetapan itu. Maka salat adalah rukun yang paling penting dalam Islam. Tuan-tuan rahmati dan dikasihi sekalian, inilah perkara yang berkaitan dengan surah Isra. Dan Sayyidina Umar Khattab radhiyallahu anhu sering baca surah Isra, Salahuddin Ayyubi sering baca surah Isra. Itu sebab insan-insan mulia seperti mereka itu, seperti Umar Khattab radhiyallahu anhu, sebaik saja menaungi kerajaan Islam sebagai khalifah, terus mengarahkan tenteranya untuk membuka Baitul Maqdis. Kerana beliau berkata, aku tidak akan membiarkan terpisahnya ayat-ayat Allah dengan bumi Allah. Ayat-ayat Allah ini, surah Isra, mencakupkan Mekah dengan Baitul Maqdis. Maka kewajipan aku untuk menghimpunkan bumi yang Allah cakupi dalam ayat-ayatnya. Begitulah lebih kurang mafhum kata-kata Sayyidina Umar Khattab radhiyallahu anhu. Dan kemudian datang Salahuddin Ayyubi untuk membuka Baitul Maqdis. Tuan-tuan dimuliakan Allah sekalian, mudah-mudahan Allah memberkati kita, memberi kepada kita kefahaman tentang pentingnya baca surah Isra ini, menghayatinya supaya kita dapat mengalahkan orang-orang Yahudi yang ada pada ini. Mengalahkan itu tuan-tuan, ketenteraan datang selepas kita membangkitkan keilmuan, intellectuality kita tuan-tuan, kekuatan intelektual kita, iman kita, menyuburkannya, ada ke majlis ilmu, beberapa ilmu. Hari ini orang sibuk mengatakan kenapa tak boleh pergi sembahyang kat masjid, kenapa kita takut virus. Tuan-tuan, dalam Islam ni ada maqasid, ada tema kepada Islam ni, tujuan-tujuan syarak, antaranya untuk penjagaan tubuh badan daripada penyakit. Kalau diumpamakan ada kebakaran kat masjid itu boleh menelan nyawa, kita pun takut. Kalau kita ada kat masjid itu takut terbakar. Wabak ni pun penyakit ni pun macam api tuan-tuan. Maka para ulama meletakkan kaedah tertentu, bukan kita ikut seperti orang jahil yang menjadikan emosinya, kejahilannya, kedangkalannya untuk berdebat dalam isu-isu usul seperti ini. Biarkan orang alim seperti mufti memberikan fatwa, kita dengar saja tuan-tuan. Yang kita pandai-pandai membuat alasan, mengemukakan alasan, menjadikan bahan-bahan bacaan kita yang sedikit itu nak dibandingkan dengan hukum fatwa yang dikaji oleh mereka yang mempunyai keilmuan. Mudah-mudahan Allah memberkati kita, mari sama kita menghayati surah Isra ni dan jadikan dia bahan bacaan kita setiap hari. Di samping surah Mulk, di samping surah Sajadah, di samping surah-surah yang lain, bacalah surah Isra. Kerana padanya ada kekuatan untuk umat ini bangkit balik semula.
Mudah-mudahan Allah memberkati kita, dapat kita amalkan doa yang telah dipelajari tadi. Allahumma inni a'udzubika min an usyrika bika syai'an a'lamu wa mimma la a'lamu. Ya Allah, aku mohon perlindungan daripada melakukan syirik kepadamu sama ada aku tahu aku tidak tahu. Kerana kita melihat dalam Isra' Mi'raj, Nabi kita dibersihkan hati baginda sallallahu bagi membuang sifat-sifat mazmumah. Nabi maksum, tuan-tuan. Kita ini banyak mazmumahnya. Buat satu benda nak menayang pada manusia, nak cerita pada manusia, manusia puji lambung puja kita, Allahu Akbar, kita bimbang, semuanya tiada nilai di sisi Allah. Nanti Allah akan firmankan kepada orang yang seperti ini, wa qadimna ila ma amilu min amalin faja'alnahu haba'an manthura. Nanti di akhirat mereka datang untuk melihat amalan mereka, dinilai seperti gunung ganam, tiba-tiba bila dipegang rupa-rupanya debu-debu berterbangan, tiada nilai di sisi Allah. Maka selamatkan kita daripada sifat riya, takabur, ujub, sum'ah dan juga perkara-perkara yang binasakan seperti ini. Wallahu a'lam. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Wa barakallahu fikum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.